1, 2. Tarik sampai habis. Tarik. Error. To do this, all the merged cells need to be the same size. Okay. Alamak. Saya tak boleh ni. Ke pasal merge cell ni? Oh. Habis tu, macam mana aku nak drag? Macam mana aku nak tarik? Kalau ada merge cell ni. Macam mana ni Tolong. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat sekalian. Dalam video ini saya akan berkongsi tips dan trik untuk atasi masalah macam mana kita nak tarik sequence number ataupun drag sequence number yang ada merge cell dalamnya. Okey, tanpa buang masa, mari kita saksikan. Untuk dapatkan nombor bersiri di mana terdapat merge cell dalam kolom yang sama, kita boleh guna formula ini. Max. Formula apa? Max. Type formula ni di sel nombor 1 korang tu. Kalau macam contoh table saya ni, nombor 1 tu adalah di sel A5. Dimulai dengan simbol sama dengan. Apa-apa formula dalam Excel ni perlu dimulakan dengan sama dengan. Okey, M-A-X buka kurungan A simbol dolar 4 nisbah A 4 tutup kurungan. Okey, A simbol dolar 4 nisbah A 4. Ini adalah reference kita ataupun range yang kita nak buat. Reference ni adalah sel di atas nombor 1 kita, di atas nombor 1 korang. Macam contoh saya dalam table ni, nombor 1 saya ni kan A5, jadi atas dia A4. Jadi itulah reference saya. Kalau korang punya table tu atas dia A3, korang buatlah A simbol dolar 3 nisbah A3. Macam tu. Boleh? Dapat kan? Seterusnya sambung. Tambah 1. Okey. Cukup sampai sini step dia. Kemudian enter. Okey, jadi sekiranya kalau korang enter tu dapat 1 macam yang saya dapat ni, insya-Allah betul lah tu. Okey, langkah seterusnya kita akan highlight. Kita akan highlight sampailah at the end of kita punya table tu. Dekat penghujung table. Okey. Jadi langkah seterusnya kita akan copy paste formula yang nombor 1 dekat nombor 1 tadi. Cuma untuk copy paste ini dia special sikit. Special. Alright. Cara dia, selepas kita highlight, first sekali tekan F2 dekat keyboard korang. F2. Alright. So dia akan masuk dekat formula nombor 1 tadi. Kemudian tekan Ctrl sama-sama dengan Enter. Ctrl plus Enter dekat keyboard. Tereng. Maka akan terhasillah sequence number. Okey, tahniah. Formula Max ni kita gunakan untuk mencari nilai terbesar dalam range ataupun kawasan yang kita tetapkan. Okey, sebagai contoh, dalam jadual ini telah saya sediakan nombor rawak di mana kita diminta untuk mencari nilai terbesar. Jadi, kita hanya perlu masukkan formula max seperti ini. Sama dengan max. Buka kurungan, highlightkan range ataupun kawasan yang kita nak cari. Tutup kurungan, enter. Jadi di sini kita dah dapat jawapan. Nombor paling besar adalah 97. Jadi keistimewaan kita menggunakan formula untuk mencari nilai terbesar ni adalah dia akan mendapat jawapan secara automatik. Okey, sebagai contoh, dalam jadual ni
nombor ini kita boleh ubah-ubah kerana saya dah setting sedemikian. Jadi kalau kita ubah nombor dalam table ni ataupun jadual ni, nilai terbesar pun akan berubah mengikut nilai terbesar yang ada. Okey, jom kita saksikan. 91 adalah nilai yang terbesar. Kita ubah lagi, ubah lagi, ubah lagi, ubah lagi. Jadi itu adalah keistimewaan menggunakan formula. Okey. Jadi misal kata kalau table ni dia besar, katakanlah saya tambah lagi kolom banyak, gitu kan. Jadi dapat tak kita mencari nilai terbesar? Mestilah boleh dengan menggunakan formula max juga. Okey, jadi apa yang perlu kita buat, kita hanya perlu menukar dia punya range, dia punya kawasan. Tadi kan kita ambil daripada sini saja kan, kolom ni saja. Jadi kita kena ambil keseluruhan kolom. Jadi itu kita panggil range, range keseluruhan. Jadi kita masuk balik dalam formula ni. Okey, kita highlightkan. Kemudian kita terus highlightkan range kita pun. Tak apa, tak ada masalah. Macam ni. Okey, nampak kita punya range sekarang dah bertukar menjadi B4 H10. Kemudian kita enter saja. Okey, berbalik kepada jadual tadi, macam mana saya mempergunakan formula max ni untuk mendapatkan sequence number. Okey, dia punya formula sama je, cuma perbezaannya kalau anda dapat tengok dekat formula bar ni, saya ada tambah simbol dollar, lepas tu dekat hujungnya saya ada tambah 1. Jadi apa sebenarnya function simbol dollar dengan ada plus 1 dekat belakang tu? Okey, jadi untuk menerangkan dengan lebih lanjut, saya akan show formula. Alright. Jadi sebagaimana yang anda dapat tengok, reference dia A4, A5, A6, A7. Dia berubah-ubah. Maksudnya bila kita tarik ke bawah, dia pun akan follow ikut row. Tapi dekat yang ada dollar ni dia tidak berubah. Dia jadi A4 sahaja sampai ke bawah. Sebab apa? Jadi itu adalah function simbol dollar ni. Maknanya dia akan freeze-kan kita punya reference tu dekat koordinat yang kita letakkan simbol dollar. Alright. Okey, jadi dekat hujung ni kenapa saya buat tambah 1? Sebab kalau anda tengok sel yang pertama sekali kita masukkan formula, kita referencekan dekat A4 ni. A4 ni dia ada nilai tak? Dia tak ada nilai, dia hanyalah perkataan. Jadi untuk lebih nampak, saya akan buang tambah 1 di sel ni, sel A5 ni. Dan kemudian saya akan enter. Tengok jawapannya kosong. Jadi itulah dia alasan kenapa kita punya formula sedemikian. Kita boleh je mempergunakan apa-apa saja formula Excel ni untuk kepentingan untuk kepentingan kerja yang kita buat lah. Okey. Baik. Okey, baiklah, sekian saja video saya pada kali ini. Moga ilmu yang serba kekurangan ini mendatangkan manfaat. InsyaAllah jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi